Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Malaysia kecam keras serangan Zionis di Rafah yang telah membunuh ratusan nyawa orang awam. Tindakan tidak bertanggungjawab itu akan tingkatkan ketegangan dan rencatkan usaha gencatan senjata. Wisma Putra dalam kenyataan turut ulangi sokongan Malaysia yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan Palestin. Sikap angkuh Zionis jelas terlihat menghina keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa pada 26 Januari lalu. Sementara itu, sebanyak 30 juta ringgit disumbangkan lebih 20 negara menerusi program International Planning Session Post-War Gaza Rebuilding. Menteri Kesihatan berkata Malaysia menyokong penuh agenda pembangunan semula Gaza yang dilaksana Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia itu. KKM bersedia membentangkan nota khas pembangunan semula Gaza secara menyeluruh selain menghantar lebih ramai pasukan perubatan ke Palestin. Usaha pembatalan sepenuhnya Final Award bagi menoktahkan tuntutan kumpulan Sulu diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata, kerajaan akan terus teguh dan tegas dalam menegakkan lunas undang-undang bagi mencapai perkara tersebut. Penipuan kumpulan Sulu menimbulkan kebimbangan bagi mengekalkan tingkah laku, etika, integriti, profesionalisme dan amalan terbaik dalam kalangan penimbang tara antarabangsa. 14 kematian direkodkan di seluruh negara pada hari keempat UPS Selamat 21 sepenuh Tahun Baharu Cina 2024. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik dalam kenyataan memaklumkan 1,203 kemalangan dicatatkan melibatkan 1,430 kenderaan bagi tempoh sama. Dua objektif utama operasi, meminimumkan kemalangan jalan raya dan memastikan kelancaran trafik serta mencegah jenayah pecah rumah sepanjang musim perayaan. Cubaan seleweng diesel bersubsidi gagal. KPDN sita sebuah kapal membawa diesel bersubsidi bernilai lebih RM900,000 di kawasan laut Barinj, Sungai Sarawak. Dua lelaki rakyat tempatan dan warga Myanmar ditahan. Hasil pemeriksaan menjumpai minyak diesel anggaran 430,000 liter dalam kapal terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Susulan kebakaran melibatkan 6 buah rumah di Blok 70 Flat Sri Sabah. Penghuni tingkat 16 bertindak mengosongkan rumah mereka buat sementara. Beberapa penduduk memaklumkan bau asap kesan kebakaran terlalu kuat dan tiada bekalan air serta elektrik menyebabkan mereka berpindah keluar. Dalam pada itu, pihak bomba melakukan ujian keberkesanan sistem penggera kebakaran di seluruh Blok 70 Flat Sri Sabah. Usaha mencari dan menyelamat dilakukan selepas 3 sekawan dikhawatiri lemas ketika mandi di Sungai Sempit Tanjung Batu, Sungai Batu Segari Manjung petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Manjung, siasatan awal mendapati ketiga-tiga mangsa pergi memancing sebelum salah seorang daripada mereka mandi di sungai tersebut dan lemas. Dua lagi rakan cuba menyelamatkan mangsa namun turut hanyut bersama. Mangsa dikenali sebagai Chu Darumaraj, 14 tahun, G. Saraf, 16 tahun dan T. Ishwar Pillay, 16 tahun. Ancaman bom dikesan dibuat oleh individu bernama Takahiro Karasawa. Ketua Polis Johor mengesahkan perkara itu selepas siasatan dibuat sejak semalam. Beliau menerima email mengandungi unsur ancaman bom pagi semalam. Ancaman bom dihantar ke email rasmi Ketua Polis Johor. Beliau mengesahkan email diterima mengandungi maklumat palsu bertujuan menimbulkan kegusaran dan ketegangan dalam kalangan orang ramai. Setakat semalam, 2 laporan polis telah dibuat berhubung ancaman bom di Johor. Susulan tular video penunggang motosikal memecahkan cermin sebuah kereta. Polis Johor menahan seorang lelaki warga asing bagi membantu siasatan kes perbuatan khianat yang berlaku di kilometer 139.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara pada Sabtu lepas. Ketua Polis Johor berkata lelaki berusia lingkungan 40-an itu ditahan kira-kira 3.30 pagi semalam di kawasan Genting Highlands serta sebuah kenderaan dirampas. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Pemilik dashcam digalak tampil menjadi saksi setiap kes kemalangan atau samsing jalan raya bagi membantu kelancaran UPS Selamat 21 sempena Tahun Baharu Cina. Ketua Polis Daerah Kemaman berkata ia akan memudahkan siasatan pihak polis
terhadap setiap laporan kemalangan yang diterima sepanjang operasi dilaksanakan. Pendekatan ini juga bagi membolehkan pemilik dashcam menjadi mata-mata kepada agensi penguatkuasaan. Sambutan Hari Radio Sedunia 2024, peringkat kebangsaan akan dirasmikan di Tanjung Piai pagi ini. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Untuk butiran lanjut bersama wartawan Taufik Salimin di lokasi. Taufik, silakan. Betul Zaira, suasana di Tanjung Piai Taman Negara Johor Tanjung Piai Putai ketika ini cukup meriah, cukup best dengan kadar ramai pengunjung yang sudah pun mula membanjiri kawasan ini sejak pukul 7 pagi tadi. Dan mereka akan menyertai pelbagai program yang cukup menarik yang telah kami sediakan kepada mereka. Antaranya ada senam aerobik dan sebentar nanti pukul 8 pagi siaran secara langsung Selamat Pagi Malaysia yang akan disiarkan di TV1. Dan kemudiannya pelbagai lagi program-program menarik akan dijalankan di sini, di mana jadual perasmian dijadualkan pada pukul 8.40 pagi nanti oleh Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Dan kemudiannya pelbagai lagi program menarik seperti Explorers, kita juga ada program memasak dan mini konti bersama DJ Johor FM dan juga DJ dari National FM. Inilah peluang anda untuk sama-sama merasai pengalaman bagaimana menjadi juruhebat sempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia 2024. Dan pastinya yang paling mengujikan adalah pada pukul 12 nanti dijangkakan akan berlaku air pasang besar sekali lagi di kawasan ini yang akan beri peluang dan ruang kepada keluarga, kepada pengunjung di sini untuk beriadah, berekreasi, menghabiskan masa menyertai pelbagai aktiviti menarik di sini, di mana seperti semalam air naik setinggi 3.6 meter. Jadi hari ini dijangkakan air di sini akan melimpah setinggi 3 meter. Jadi suasananya seperti taman tema yang boleh diraikan oleh semua keluarga ataupun pengunjung-pengunjung yang hadir, tak kira kanak-kanak, orang dewasa, ada juga warga emas yang tidak mahu melepaskan kesempatan peluang untuk merasai pengalaman unik seperti ini. Dan pastinya acara yang ditunggu iaitu siaran langsung Selamat Pagi Malaysia pada pukul 8 pagi nanti juga memberi peluang satu pengalaman baru kepada pengunjung-pengunjung di sini yang ingin melihat bagaimana cara kami penerbitan bekerja, macam mana kami memberikan yang terbaik siaran langsung, juga siaran langsung di konti National FM dan juga mini konti Johor FM yang akan dibuka di sini pada bila-bila masa saja lagi. Jadi ketika ini kami sedang menunggu ketibaan VIP iaitu Ketua Pengarah Datuk Suhaimi Sulaiman, dan selepas itu majlis akan dirasmikan pada bila-bila masa saja. Jadi kepada anda semua yang masih lagi dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan. Keadaan di sini, di luar ada petugas-petugas rela yang akan menjaga keselamatan anda. Pastikan anda datang ke sini dengan keadaan selamat dan sertai kami, enjoy diri anda di sini bersama-sama kita menyambut sambutan Hari Radio Sedunia dengan perasaan seronok, dengan gembira kerana pelbagai aktiviti menarik yang telah kami janjikan kepada anda. Dan esok di Johor FM di TM Johor kami juga akan menyajikan konsert pada pukul 9 malam. Jadi datang bersama-sama kami meraihkan sambutan Hari Radio Sedunia 2024. Ini saja yang dapat kongsikan untuk Kanta 744 bersempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia 2024 bertemakan seabad menyampai maklumat, menghibur dan juga mendidik. Kembali bersama Zahira di Angkasa Puri. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Taufik. Sepasang suami isteri maut selepas motosikal ditunggang mereka merempuh kenderaan pacuan 4 roda yang rosak di lorong kecemasan di kilometer 415.1 Lebuh Raya Plus arah Lembah Beringin ke Bukit Takar, Hulu Selangor semalam. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor berkata, mangsa berusia 36 dan 38 tahun maut di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala dan badan. Siasatan awal mendapati pasangan itu dalam perjalanan pulang ke ibu negara selepas bercuti di kampung mereka di Kamunting, Perak. Sebuah tokong di Sedang Kedah terbakar lewat malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sedang berkata kebakaran melibatkan bahagian stor premis itu. Laporan diterima bomba kira-kira pukul 10.22 malam. Satu jentera bomba dari BBP Sedang termasuk unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS serta pasukan bomba sukarela selama dikejarkan ke tempat kejadian. Tiada mangsa dilaporkan.
Sarawak akan mengemukakan cadangan mengenai urusan kajian semula persempadanan kawasan pilihan raya di negeri itu kepada SPR. Premier Sarawak menjelaskan beliau bersama kepimpinan parti komponen GPS dan parti-parti lain akan berbincang mengenai perkara itu. Mereka menyerahkan sepenuhnya kajian dan keputusan kepada pihak SPR. Anjakan teknologi latihan peningkatan kemahiran dan latihan kemahiran semula terus diperkasa menerusi kerangka transformasi Politeknik 2023-2030. Langkah itu sebahagian aspek transformasi yang akan dilaksana ke arah pendidikan TVET bersepadu dan unggul. Ia sekaligus mewujudkan tenaga kerja kompeten bagi memenuhi permintaan industri dalam bidang latihan dan kemahiran. Pendaftaran dan pengemaskinian maklumat menerusi padu perlu dilaksana segera. Ketua Perangkawan Malaysia menyeru agar langkah proaktif diambil masyarakat bagi mengelak pendaftaran dan pengemaskinian maklumat pada saat akhir. Padu merupakan lonjakan baharu kepada sistem pengurusan statistik negara yang akan memberi manfaat kepada rakyat. Sehubungan itu, setiap pengumpulan maklumat negara dapat dilaksana secara berpusat dan bersepadu. Kemasukan pelancong Cina ke Malaysia meningkat 35% sejak 1 Disember lepas. Ia susulan pengecualian visa selama 30 hari kepada rakyat Cina yang telah melonjakkan kedatangan pelancong dari negara itu. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, pada hari kedua Tahun Baharu Cina, penerbangan pertama dari wilayah Shenyang, Cina ke Kuala Lumpur merekodkan jumlah penumpang yang tinggi. Malaysia akan melaksanakan penanaman bawang merah berskala besar di beberapa negeri mulai tahun ini. Usaha itu bakal merealisasikan hasrat negara dalam mengurangkan kebergantungan import bawang sebanyak 30% menjelang 2030. Ketua Pengarah Mardi berkata, 3 variati bawang merah diperkenal oleh Mardi. Untuk fasa permulaan, Mardi menyasarkan pengagihan benih bawang melibatkan kawasan penanaman seluas 5 hektar tahun ini. 37.3 bilion ringgit sumbangan ekspor Pulau Pinang kepada negara. Angka itu menjadikan negeri itu kekal menjadi pengekspor utama negara pada Disember lepas. Menurut Ketua Menterinya, meskipun menjadi negeri kedua terkecil, Pulau Mutiara sentiasa berada pada 3 negeri teratas dari segi menyumbang ekonomi negara, pertumbuhan dan menarik pelabur. Israel dakwa 2 tahanannya berjaya diselamatkan menerusi operasi penjajah itu di Rafah. Kedua-dua tahanan yang berusia 60 dan 70 tahun tersebut dilaporkan dalam keadaan baik dan stabil. Mereka kemudian dihantar ke pusat perubatan di Tel Aviv untuk tindakan lanjut. Belum ada kenyataan dikeluarkan pejuang Hamas berhubung perkara tersebut. WHO sekali lagi menggesa gencatan senjata segera dilakukan di Gaza. Ketua Pengarah WHO memberitahu pihaknya telah menghantar 447 tan metrik bekalan perubatan ke Gaza. Namun ia hanyalah umpama setitik daripada lautan untuk keperluan penduduk Gaza. 15 daripada 36 hospital setakat ini hanya beroperasi pada tahap separuh dan minimum. Presiden Palestin ke Qatar bagi mengadakan pertemuan dengan pemimpin negara itu bagi membincangkan gencatan senjata di Gaza. Namun tidak dapat dipastikan sama ada pemimpin tertinggi Qatar akan turut mengadakan pertemuan dengan pemimpin Hamas. Ia selepas Hamas mempunyai sengketa dengan Presiden Palestin daripada kumpulan Fatah sejak sekian lama. Kumpulan Houthi di Yaman meneruskan serangan ke atas kapal kargo di Laut Merah. Terbaru, kapal Star Iris dikatakan milik Amerika Syarikat menjadi sasaran kumpulan itu. Firma Keselamatan Maritim Britain dan Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom berkata kapal itu telah menjadi sasaran peluru berpandu ketika melalui Selat Bab el-Mandeb. Ribuan penduduk di daerah Demak, wilayah Jawa Tengah Indonesia dipindahkan akibat banjir menjelang pilihan raya Presiden Indonesia. Menurut pemimpin daerah Demak, kekurangan bot menyukarkan proses memindahkan penduduk keluar. Lebih 20,000 penduduk ditempatkan di pusat pemindahan sementara dan ia merupakan banjir paling besar pernah berlaku di kawasan itu. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.